Mari kita bersatu di dalam doa. 我们来同心祷告。 Bapa di surga, 父神， kami menyadari bahwa keberadaan kami hanya karena kasih karunia Tuhan. 我们明白我们的存在只因为是主的爱而已。 Sungguh kami bersyukur 我们真的是 hari ini 感 kami 恩。 boleh ada di tempat ini, 今天我们可以出席在这里， beribadah kepada Tuhan, 向神敬拜， merenungkan kebenaran firman Tuhan. 思想主你的真理。 Tuhan, sekiranya Engkau berkenan 主啊，但愿 kepada 你悦纳 setiap hati kami 我们每个人 yang 的心 rindu 渴慕的 untuk diubahkan oleh Tuhan. 被主来更改。 Kami percaya 我们相 Allah Roh 信 Kudus yang akan memampukan kami. 圣灵能够使我们达到。 Terima kasih Tuhan, 感谢主， ini hati setiap kami. 这就是我们每个人的 Biarlah 心。 Tuhan 但愿 yang 神 membentuk dan mengubahkannya. 塑造并且改变。 Kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu. 我们准备好来思想主的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的 kami 圣名， berdoa dan bersyukur. 我们祷告与感恩。 Amin. 阿门。 Persilahkan duduk kembali. 请坐。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. 所以说，爱的弟兄姐妹们平安， Selamat pagi untuk kita semua. 大家早上好。 Ya. Perkenalkan, saya Hendy Pujianto. 我的名字叫 Hendik Pujianto， Saya adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus. 我是在这个圣道堂侍奉神的。 Saya sudah menikah, 我已经结婚了， memiliki 2 orang anak. 并且有2个孩子。 Sehari-hari 每天 pekerjaan saya adalah sebagai ketua Yayasan Kalam Kudus. 我是在圣道堂的这个大会里成为这个主席， Yaitu Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di Jalan Purnama. 就是在布拉玛街的我们圣道堂的学校。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya diberikan tema yaitu kemurahan. 弟兄姐妹们，今天给我的题目就是恩慈。 Murah hati atau kemurahan itu adalah menyatakan sifat Allah dengan menginvestasikan kembali secara bijak segala sumber daya yang telah dipercayakannya kepada kita. 恩慈就是我们彰显出上帝的性格，就是投资再投资用聪明的投资所有上帝信靠托付我们的一切的资源。 Itu artinya di dalam kemurahan hati kita menyatakan sifat Allah. 他的意思就是在我们的慷慨当中，我们彰显出上帝的性质。 Di dalam kemurahan hati kita hanya sebagai pengelola, 在慷慨当中，我们只是一个管家而已。 pemilik dari segala yang kita kelola adalah Tuhan. 我们所管的东西，一切都是属上帝的。 Mari saya mengajak kita membuka 2 Samuel 请大家翻开《撒母耳记下》 pasal yang ke-9 第9章 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. 第1节阅读到13节。 Saya hanya akan bacakan ayat pertama, ayat yang ke-8 dan yang ke-13. 我只单单读第1节、第8节和第13节。 Terlebih dahulu saya akan membaca dalam bahasa Indonesia, nanti akan dibacakan kemudian di dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来阅读，然后才用中文。 Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ayat yang ke-8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Terakhir ayat yang ke-13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. 撒母耳记下第9章第1节讲说，大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿单的缘故向他施恩。”第8节，米非波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般。” 竟蒙王这样眷顾。第13节，于是米非波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭，他2腿都是瘸的。
Demikian firman Tuhan. 神的话到 Bapak 此。 Ibu Saudara yang terkasih, ada kisah tentang 2 orang kakak beradik. 弟兄姐妹们，有这个两兄弟的故事。 Suatu ketika kakaknya meminta adiknya untuk memelihara 2 ekor kuda kecil supaya kelak kalau sudah besar dijual harganya mahal. 有一天，一个做哥哥的就叫他的弟弟帮他养2条马，好让从小养大，他可以大的时候可以卖掉。 Ini gambar hanya pemanis saja ya, itu saya bersama putri saya. 这只是给大家的一种印象，这是我跟我的女儿。 Sang adik yang adalah seorang petani tidak memiliki pengalaman merawat kuda. 他弟弟是个农夫，根本没有经验怎样养马， Sehingga dia berdoa, Tuhan yang berbelas kasih, 他就这样祷告神充满慈悲的神， tolong saya memelihara kuda-kuda ini supaya kelak menjadi besar dan gemuk. 帮助我能够养大这些马，好让成为肥胖，并且长大快快。 Apabila sudah besar nanti, saya akan persembahkan 1 kepada Tuhan dan 1 menjadi milik saya. 当他们长大以后，一条我就献上给上帝，然后另一条就成为我自己的。 Bapak Ibu Saudara, kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih dan berbelas kasih kepada setiap kita. 我们都知道，我们的上帝是充满慈爱，并且对我们每个人都疼爱的。 Kuda-kuda itu akhirnya menjadi besar dan gemuk dan sehat. 那2条小马慢慢就长大，并且很健康，并且很胖。 Tapi sampai kuda-kuda itu sudah besar, si petani masih belum menunjukkan kuda mana yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. 那2条马长大以后，那个农夫还没有选另一个马来献给上帝。 Suatu ketika petani lupa mengunci kandang daripada kuda itu. 有一次，他忘了锁他的马圈的门， Sehingga kuda itu 1 lari ke hutan dan hilang. 然后一条马就跑进森林里，并且失去了。 Selama 1 minggu petani itu mencari kudanya tetapi tidak ditemukan. 1个礼拜之久，这个农夫一直的去找他的马，但是没有找着。 Maka sambil berlutut sang petani ini berdoa kepada Tuhan. 他就跪下向神祷告： Tuhan, kuda milikmu hilang. 主啊，你的那条马不见了。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， beberapa hari kemudian 几天过后， kuda itu kembali dengan membawa 5 ekor kuda liar yang lain. 那条不见的马另带了5条野马回来。 Petani itu sekarang punya banyak kuda. 现在那个农夫就拥有许多的马了。 Yang tadinya hanya punya 2 kuda, hilang 1, sekarang menjadi 7 kuda. 以前2条马而已，失去了1条，但是回来现在变成7条马。 Terus kemudian petani itu berdoa lagi kepada Tuhan. 然后这个农夫，抱歉，就向神祷告了。 Tuhan, kuda milik Tuhan sudah pulang. 主啊，你那条马已经回家了， Saya akan persembahkan kuda itu untuk Tuhan. 我会将它献给上帝。 Terima kasih sudah menitipkan 5 kuda kepada saya. 感谢神已经在托付我另5匹马。 Bapak Ibu, kita bisa tersenyum geli mendengar cerita ini. 如果我们听了这个故事，我们可能会微笑。 Kalau kita boleh bertanya, kalau memang kuda yang adalah milik Tuhan, harusnya yang dipersembahkan kepada Tuhan berapa? 如果那些马都是上帝的，我们应该献几匹马给上帝？ 6 Bapak Ibu. 应该是6匹马。 Tapi itulah kita manusia. 但是那就是我们人类， Kita manusia bukankah sering bergumul 我们身为人是否曾经常常的奋斗？ ketika kita harus memberi? 我们挣扎，当我们需要献上的时候， Bahkan sebagai manusia kita harus akui bahwa diri kita lebih senang untuk mendapatkan daripada melepaskan. 甚至身为人，我们要承认，我们比较喜欢得到比起失去， Kita lebih senang menerima daripada memberi. 我们更喜欢收纳比起我们要给人。
Bahkan ketika kita memberi sudah sesuai dengan kemampuan kita, 甚至当我们照我们的能力去献出的时候， atau bahkan melebihi dari kemampuan kita, kita merasa mampu dan kita sangat mampu untuk memberikannya. 或者超越我们的能力，我们觉得非常有能力的去给， Dalam kondisi kelimpahan sekalipun, 在这个丰盛的情况之下， seringkali memberi itu terasa sulit untuk kita lakukan. 常常我们觉得很难给予。 Apalagi ketika kita harus memberi di tengah-tengah kekurangan dan kesulitan kita. 更不要说当我们艰苦的时候或者缺乏的时候，我们需要给人。 Kita bukan hanya bergumul dengan hal itu, Bapak Ibu. 我们不单单挣扎在那件事上，弟兄姐妹， Tetapi seringkali kita juga bergumul. 但是我们也常常挣扎， Kepada siapa pemberian ini akan diterima? 我们要给谁？ Pantas tidak orang itu menerima pemberian itu? 是否那人配得领受我们给的东西？ Bahkan ketika di dalam hati kita ada rasa untuk memberikan dan kita sudah merasa bahwa kita akan memberikannya, 甚至当我们有心念去给，或者我们觉得应该给的时候， dan kita melihat orang itu tidak pantas untuk menerimanya, 然后我们觉得那个人根本不配得领受， tidak jarang kita menahan pemberian yang sudah kita siapkan yang seharusnya untuk kita berikan. 常常我们就拦住自己不再给予了。 Hari ini kita akan belajar bersama 今天我们一起来学习， menghidupi arti kemurahan hati 来活出什么叫做慷慨的心， dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. 在我们的生命里成为一个信主的人。 Sebab hanya kemurahan hati yang mampu mewujudkan persekutuan umat percaya di dalam Kristus. 因为只有恩慈才能够彰显出我们在基督里所有信徒的团契。 Bapak Ibu, perikop yang kita baca 弟兄姐妹们，刚才我们所念的经文 menunjukkan kisah yang sama 表现出同样的故事， dengan apa yang akan kita sama-sama renungkan pagi hari ini. 就是我们今天早上要一起思想。 Daud menunjukkan kasihnya kepada keluarga Saul yang tersisa. 大卫彰显出慈爱，对剩下的扫罗的家眷。 Di ayat yang pertama di situ dituliskan, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. 第一节这样说，大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿单的缘故向他施恩。” Merupakan praktek yang sangat umum terjadi di dunia timur pada waktu itu. 在东方会常常发生这件事，人的施恩， Bahwa ketika ada pergantian dinasti, 就是当一个朝代皇代换一个代， seorang raja yang kemudian bertahta, 一个在座位上的王， dia akan membunuh orang-orang keturunan dari raja sebelumnya. 他会扫尽所有以前王的家眷， Keluarga pendahulunya akan dibuat semenderita mungkin. 他以前的王的家眷，他会让他们非常的痛苦， Bahkan yang masih hidup sebisanya dibinasakan. 甚至所有生存的人，他就会灭。 Tetapi yang dilakukan Daud ini sangat berbeda. 但是大卫所做的是非常的不同。 Daud mengambil sebuah sikap dan tindakan yang berbeda dengan apa yang seharusnya terjadi pada waktu itu. 大卫取了非常以那时代人的行事的态度以这个表现， Maka tidak heran kalau kemudian Daud bertanya, 所以不奇怪，当大卫问的时候， masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? 扫罗还有没有剩下人没有？ Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. 我要因约拿单的缘故向他们施恩。 Bapak Ibu Saudara, memang Daud pernah berjanji kepada Yonatan. 大卫本来曾经与约拿单立约， Pada waktu itu ketika mereka masih sama-sama muda, 那时候当他们两个人还年轻， Daud berjanji untuk merawat dan menolong keluarga Yonatan. 大卫已经应许要看顾保护约拿单的家庭。
Dan keturunan mereka tidak akan pernah bisa terpisahkan. 并且他们的后代不会被灭绝。 Bapak Ibu, memang ini merupakan bagian dari janji yang diberikan Daud kepada Yonatan. 这本来就是大卫歌给约拿单的一种的约定。 Tetapi di sisi lain, sesungguhnya Daud bisa melakukan hal yang berbeda untuk tidak menepati janjinya kepada Yonatan. 但是另一方面，大卫可以他的行动跟他的约是不一样的。 Justru pada bagian ini, 相反的，在这部分， Daud memilih untuk menepati janjinya. 大卫选择要实现他的承诺。 Ada seorang teolog yang berkata demikian, Bapak Ibu. 有一位神学家这样的说： Kenapa begitu lama renggang waktu 为什么他的时间的距离非常的久？ antara ketika Daud menduduki tahtanya dengan menepati janjinya kepada Yonatan? 就是当大卫坐上王位，并且然后他施行他的这个约向约拿单， Apakah kemudian ada pergumulan di dalam hatinya Daud pada waktu itu 是否在大卫的心里有所挣扎？ untuk tidak mau menyatakan kemurahan hati? 不要彰显出他的恩慈。 Apapun itu, Alkitab tidak mencatat dengan detail. 无论是什么圣经没有详细的记载。 Tetapi yang pasti pada bagian ini jelas mengatakan bahwa Daud menepati janjinya. 最肯定的就是在这部分记载，大卫兑现了他的承诺， Untuk menolong keluarga Saul atau Yonatan. 来帮助扫罗家或者约拿单家。 Bapak Ibu mendengar akan hal itu dan menanggapi respon yang telah diberikan Daud. 听见了大卫的回应， Dikatakan di ayat yang ke-8, 在第8节这样说： lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? 第8节，米非波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，竟蒙王这样眷顾。” Sebuah ungkapan ketidaklayakan 就是一种觉得不配的表现。 dari seorang anak Yonatan 从一个约拿单的儿子， yang mendapatkan kemurahan hati dari seorang raja bernama Daud. 领受了一个大恩慈，从一位君王叫做大卫。 Dan bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu. 不单单到此为止，弟兄姐妹， Semua yang pernah dimiliki oleh Saul 所有扫罗曾经拥有过的东西， diberikannya kembali kepada Mephiboset. 大卫把所有的归给米非波设。 Dan yang paling unik adalah ini. 最特别的就是这一处， Mephiboset mendapat hak istimewa sebagai seorang anak raja. 米非波设得到了一个特权，成为王的儿女。 Dan dia tetap bisa untuk makan sehidangan dengan raja. 米非波设能够与大卫一同的吃饭。 Dari sini kita belajar apa? 从这一处我们可以学到什么？ Sebuah kemurahan hati 一种慷慨 yang 的心， dinyatakan oleh seorang raja Daud 就是大卫王所彰显出来的。 membawa seorang yang tidak layak untuk kemudian menikmati meja perjamuan menjadi anak raja. 提高一个不配的人，然后能够享受王的这个盛宴。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， kata memberi 这个施舍的 atau kemurahan hati 或者慷慨 salah satunya menggunakan kata memberi 其中一个就是给 yang 予， memiliki akar kata yang sama dengan bersekutu atau koinonia. 它的词的根就是有一句相同跟这个团契。 Dengan kata lain saya boleh katakan, 换句话说，我可以这样说： kalau kita sebagai orang percaya 如果我们成为信主的人， memiliki yang namanya buah roh kemurahan, 拥有一个圣灵的果子，就是恩 justru 慈。 disitulah tempat untuk kita menyatukan hati kita di dalam sebuah persekutuan yang indah di dalam Tuhan. 就是在那个岗位上，我们可以彰显出非常美的一个团契， Bukankah itu yang telah ditunjukkan Kristus kepada kita? 是不是？那就是基督已经彰显给我们看的。 Hanya karena kemurahan hati daripada Allah,
这是因为上帝的恩慈而已。 maka setiap kita yang ada di tempat ini 所以我们在座的每一位 dapat menikmati sebuah persekutuan yang indah di dalam Kristus. 能够享受非常美的团契在基督里， Hanya karena pengorbanan Kristus dan kemurahan hatinya lah, 因为基督的牺牲，并且他的恩慈而已， maka kita boleh ada di tempat ini. 我们就可以在座在这里。 Dan satu hal lagi yang unik kalau kita mempelajari bahasa Yunani, 更特别的，当我们学 selain 习希腊文 koinonia, 除非这个 oikonia， kata penerima atau pengumpul 一个收纳的人或者收集的人， itu memiliki akar kata yang sama dengan menderita atau tidak bahagia. 它的根词跟这个受苦或者不幸福的词是同样的。 Jadi dengan kata lain ketika kita menahan 或者换句话说，当我们拦住 yang 自己， Tuhan percayakan kepada kita yang seharusnya untuk kita kelola, kita berikan. 上帝所托付给我们，我们去安排，并且我们要给予的时候， Tetapi kita tidak mau memberikannya. 但是我们不愿意给， Sesungguhnya kita sedang mengumpulkan yang namanya kesusahan hati atau penderitaan. 实际上我们正在收集什么叫做困苦或者疼痛。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， seberapa di antara kita 我们有多少人， yang Tuhan percaya untuk mengelola 上帝托付我们要去打理 banyak berkat 很多祝福， untuk kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, 好让我们可以分享给我们周 atau 围的 kita 人， persembahkan kepada Tuhan. 或者我们奉献给上帝。 Suatu kali 有一次， saya mengajak anak saya untuk pergi ke McD ketika kami liburan di Solo. 当我们去首罗度假的时候，我带我的孩子去美丽， Saya membeli kentang goreng 我就买了这个炸薯条， dalam ukuran jumbo. 在麦当劳买了很大的大包的薯条。 Saat saya menyetir mobil dan kembali ke pastori gereja, 当我驾车的时候，回到我们的牧师楼， bau daripada kentang goreng itu begitu menyengat dan enak sekali. 那个炸薯条在车里非常的香。 Pada lapar? 师傅，你肚子饿了吗？ Bapak Ibu Saudara, karena saya tergoda 弟兄姐妹们，因为我受 dengan 引诱， bau kentang goreng yang enak itu, 因为炸薯条非常好吃，并且很香， saya ambil satu. 我就拿了一条， Terus anak saya berteriak 然后我的孩子就喊了， dengan kesal sekali kepada saya. 他非常的怒对我， Daddy, 他说 ：“Daddy，Daddy Daddy bad. bad，好坏， Dedek tidak suka sama Daddy. 我不喜欢 Daddy， Ini punya Dedek, dia bilang. 这是我的东西。 Bukankah hidup kita seringkali sama seperti anak saya ini? 是否我们的生活常常像我的孩子一样？ Ketika saya melihat respon dia, 当我看见他的回应的时候， saya tidak marah. 我不生气， Justru kemudian saya ditegur. 相反的，我觉得受斥责。 Saya seringkali lupa 我常常忘了， bahwa segala yang saya miliki itu dari Tuhan. 我拥有所有的一切都是上帝的， Sama seperti yang dilakukan oleh anak saya. 就好像我孩子所做的。 Dia lupa siapa yang membelikan kentang goreng itu. 他忘了是谁买给他那个炸薯条， Dia lupa dari siapa kentang goreng itu dibelikan. 他忘了是谁买了，然后买给谁， Sehingga dia menganggap bahwa kentang goreng yang ada di tangannya itu adalah miliknya dia. 他认为在他手上的薯条就是他自己的， Dia lupa 他忘了 bahwa dedinya yang telah memberikannya kepada dia. 是他爸爸已经买给他的。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， bukankah juga sama? Kita seringkali juga memiliki pikiran yang seperti itu. 是不是我们也同样常常有这种的思想呢？ Kita lupa siapa pemilik daripada semua yang kita miliki.
我们忘了是谁主宰一切我们拥有的， Bukan hanya ngomongin tentang materi atau uang. 不是单单说到钱财或者物质而已。 Pakaian kita, 我们的衣着， jam tangan yang kita pakai, 我们戴的手表， rambut kita, 我们的头发， mulut kita, 我们的口， tubuh kita, 我们的身体， dan hati kita pun 并且我们的 itu 心， milik daripada Tuhan. 这些都是属上帝的。 Bukankah seharusnya ketika kita tahu itu semua adalah milik daripada Tuhan, 是不是当我们晓得一切都是属上帝的， kita harus berupaya 我们应该努力 mengelola pemberian Tuhan itu 去管理上帝赐给我们的， untuk kemuliaannya, bukan untuk kesenangan kita. 为了荣耀上帝，不是为了自己的娱乐。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹们， GKY sekarang sudah memiliki gedung gereja yang cukup besar dan megah. 坤甸的国语堂现在拥有很大的、很堂皇的一个教堂。 Tentu saya tahu biaya operasionalnya tidak sedikit, 我也知道我们管理费不少， karena saya juga pengelola sekolah. 因为我也是管理学校的人， Saya tahu persis biaya operasional yang harus kami keluarkan setiap bulan. 我正确的知道我们每个月要付的一切费。 Pertanyaannya bagi kita sebagai seorang jemaat, 我们要提问的，我们成为信徒， kita memikirkan megah-megah rumah kita, 我们想象我们的家非常的 kita 这个 memakai uang kita untuk kepentingan kita. 壮观，我们用我们的钱为了自己的利益， Sudahkah kita membuka hati kita lebar-lebar 是否我们已经敞开我们的心，宽宽的， memberikan 为了给 setiap berkat yang Tuhan percayakan 每一个上帝 dipakai Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. 托付给我们的祝福，我们用在他的圣工上。 Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. 今天神的话语在提醒我们， Murah hati itu adalah sifat Allah. 恩慈是上帝的性格。 Kita sebagai pengelola bukan pemilik. 我们成为管家，不是拥有者， Seharusnya kita mengelola 我们应该去管 dan 理， memberikannya dengan sepenuh hati kita 并且全心全意的 untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. 献上为了荣耀上帝的工作。 Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk menunjukkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. 但愿上帝使我们能够做出上帝的话语。我们来祷告。